Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, untuk PDPR hari ini, kita nak masuk topik baru, iaitu bab 7. Okey, kita ni masuk bab 7 dah ni. Bab 7 ni berkaitan dengan koordinat. Okey, kita tengok apa yang perlu tahu dekat koordinat ni. Yang pertama, dalam koordinat ni kita ada satah chartus. Kita sebut sebagai satah chartus. Satah ni dia terdiri daripada garis mengufuk dengan garis mencancang. Garis mengufuk ni kita panggil sebagai paksi Y, dan garis mencancang kita panggil sebagai paksi. Okey, silap. Garis mengufuk paksi X dan garis mencancang paksi Y. Okey. Dan persilangan ni persilangan antara paksi X dengan paksi Y kita panggil sebagai asalan. Titik asalan. Okey. Apa lagi yang kita kena tahu dalam topik koordinat ni adalah cara koordinat tu ditulis adalah, untuk menulis koordinat kita akan guna bracket. Okey. Ini adalah cara untuk menulis koordinat. Bracket bulat macam ni, bracket X, Y, tutup bracket. Okey, maksudnya X ni adalah dekat paksi X ni, kedudukan sesuatu titik tu dekat paksi X tu dekat mana, dan Y ni dekat paksi Y. Okey, contohlah titik ni ada dekat sini. Contoh ni titik A. Okey, contoh titik A. Cara untuk menulis koordinat A ni adalah tengok dulu. First tengok dulu dekat paksi X. Paksi X adalah 4. Okay, nampak tak ni? Dekat paksi X, kedudukan A adalah pada nombor 4 ni. Dan dekat paksi Y, kedudukan A adalah dekat 2. So, cara kita tulis adalah X adalah 4, Y 2. Okey, siap. Ini adalah koordinat bagi titik A. Okey. Selain itu, pelajar juga kena tahu bahawa dekat paksi X ni, nampak tak ni anak panah dekat dia tunjuk anak panah ke sini, ke kanan. Maksudnya, semakin ke kanan paksi X, semakin besar nilai dia. Dan untuk paksi Y, semakin ke atas, semakin besar. Semakin ke kanan, semakin positif. Semakin ke atas, semakin positif. Maksudnya kalau ke kiri, nilai dia akan negatif. Ke bawah, untuk paksi Y, nilai dia negatif. Okey. Okey, lagi kita tengok apa lagi yang kita kena tahu. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah jarak dua titik pada satah chartus. Okey, untuk dapatkan jarak antara dua titik ni, kita menggunakan kaedah perwakilan segitiga bersudut tegak. Okey, bila sebut pasal segitiga bersudut tegak ni, kita boleh kaitkan dengan teori Pythagoras. Okey, so kat sini tengok. Ni kita ada satu segitiga bersudut tegak. Dan nampak tak ni sudut tegak, dan kita ada dua titik iaitu A dan B. Kat sini kita tunjuk jarak titik A dengan titik asalan. Persilangan antara garis mengufuk dan garis mencancang tu adalah titik asalan. Okay, so jarak titik A dari asalan adalah 4 unit. Contohnya,
Tapi kat sini kita tak ikut betul-betul unit ya, sebab saya main lukis je. Ni adalah contoh saja. So kat sini contoh dia bagi 4 unit dan jarak antara titik B dari asalan adalah 3 unit. So kalau kita nak cari jarak antara titik A ke B, kita boleh guna teori Pythagoras. Ingat balik teori Pythagoras, kita ada hypotenuse. Untuk kira hypotenuse, okay, macam mana nak dapatkan hypotenuse? Kita contoh, kita letaklah sini sebagai A, B, C. Okay, C sebagai hypotenuse. So, untuk dapatkan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa 2. Okay, so kita akan dapat jarak antara A dengan B ni. So kat sini, untuk dapatkan jarak AB, kita akan kira 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Punca kuasa 2 akan dapat 3 kuasa 2, 9. 9 tambah 4 kuasa 2, 16. So, 9 campur 16 adalah 25. Ah, 25. So, punca kuasa 2 bagi 25, kita akan dapat 5. 5 unit. So, maksudnya kat sini kita akan dapat 5 unit. Okay, selain daripada C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ni adalah untuk hypotenuse. Kalau bukan hypotenuse, untuk dapatkan A, contohnya untuk dapatkan A sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Begitu juga dengan B. B sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Hanya untuk cari hypotenuse saja kita perlukan tambah kat sini. Okay, dan just masukkan nilai je lah dalam ni untuk dapatkan jarak dia. Okay, seterusnya kita ada perkataan skala. Skala ni bermaksud setiap unit, kalau dengan perkataan mudahnya, skala ni merujuk kepada berapa jarak setiap unit dekat satah catus tu mewakili berapa jarak. Gitu. So kat sini kita tengok 03 0369. Maksudnya setiap satu unit ni mewakili 3 cm. Contohlah kalau unit jarak yang diberi adalah cm, maksudnya satu unit dekat satah catus tu mewakili 3 cm. Okay, so kalau dia minta kita cari jarak antara titik A dengan B ni, kita tengok sini. Untuk jarak A dengan B, kita tengok A dengan B adalah 2 unit. 2 unit jarak. Berapa skala dia? Skala dia adalah 3. Jarak 3. So, kita akan dapat 6 unit. Ataupun 6 cm. Jarak A ke B. Untuk jarak ni kita boleh tengok kalau dekat situ, dekat soalan tu dia minta kita dalam bentuk kilometer, so jarak tu akan jadi 6 kilometer. Okey, seterusnya. Okey,
Contoh soalan, jarak dapat ditentukan sekiranya dua titik mempunyai koordinat yang sama. Okey, koordinat yang sama ni contoh tengok A dengan B ni paksi Y dia sama. Jika koordinat Y sama, kita akan panggil dia sebagai paksi Y sepunya. So, untuk dapatkan jarak antara A dengan B, kita hanya perlu consider ataupun kita perlu tengok jarak dekat paksi X je lah, sebab paksi Y kita sama dah. Jadi kita kena kira dekat paksi X saja. So contohlah dekat 1 tu, kita boleh tengok sini jarak AB sama dengan A kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak X 1. So tengoklah kat sini X kuasa 2 AB. X kuasa 2 ni berapa? X kuasa 1 X1 adalah berapa? Nanti masukkan nilai, kita just tolak je, kita akan dapat jarak dia. Sama juga dengan yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni dia ada paksi X sepunya. Tengok ni. X dia sama, dia duduk tempat sama je. Satu garis yang sama. Maksudnya koordinat X sama. Paksi X sepunya. Kita panggil dia sebagai paksi X sepunya. Jadi bila X sudah sepunya, X sudah sama, kita hanya perlu kira untuk koordinat Y saja. So, jarak CD adalah Y2 tolak Y1 unit. Unit kita letak sebagai, kita guna unit. Belakang sekali kita kena tulis unit. Okey. Sorry. Okey, tengok contoh seterusnya adalah contoh 3. Rajah menunjukkan jarak di antara dua titik A dan B. Lengkapkan koordinat A dan B. Okey, tengok ni. Dia nak suruh lengkapkan koordinat A dengan B sebab dia bagi kita 1, Y, X, 3. So, dia suruh lengkapkan. Lengkapkan ni maksudnya dia nak cari nilai A. Dia nak kita cari nilai Y, nilai X ni berapa sebenarnya. Okay, so kita tengoklah. Untuk dapatkan koordinat A ni, first kita tengok koordinat A dulu, 1 Y. So kita boleh cari jarak. Untuk cari jarak dengan mudah adalah kita boleh tengok apa yang sepunya, paksi mana yang sepunya. Okay, contoh kat sini kita ada paksi Y sepunya. Paksi X sepunya. Paksi X sepunya kita ada titik A dengan titik C kan. So kita ada paksi Y sepunya. Sebab dia dah beri 5 unit. Jadi senanglah kita nak kira. Sebab dia bagi dah 5 unit jarak antara A dengan C. Jadi kita nak tahu Y ni berapa sebenarnya adalah kita hanya perlu tolak saja. Y tolak 3 sama dengan 5 unit. Jadi kita jadikan Y sebagai perkara rumus dan kita alihkan negatif 3 ni ke belakang. 5 tambah 3 sama dengan 8. So Y tu adalah 8. Dan untuk X sama juga. Untuk X guna kaedah yang sama juga. X tolak 1 sama dengan 4. Ingat tak, jarak dia adalah X2 tolak X1. So kat sini kita buat X tolak 1 sama dengan 4. Dapat jarak. So kita jadikan X sebagai perkara rumus dan alih macam biasa. X kita akan dapat 5. So sekarang koordinat yang kita dapat adalah, kita dah dapat Y sama dengan 8 dan X sama dengan 5. So koordinat A adalah 1, 8 dan koordinat B adalah 5, 3. Okay, last sekali kita nak tengok contoh 4. Kita tengok contoh 4. Hitung jarak di antara titik A dengan titik B pada satah catus dalam rajah di bawah.
untuk dapatkan jarak antara titik A dan titik B, kita boleh apply segitiga bersudut tegak. First kita lukis dulu segitiga bersudut tegak antara, sekejap. Okey, tengok sini. A ke B, kita buat segitiga bersudut tegak. Okey, so kita tengoklah dekat persilangan ni kita panggil titik asalan. Kita tengok ni titik asalan sekarang. Titik asalan yang baru kat sini, maksudnya tengok jarak A dari titik asalan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit. Kita tengok 6 unit. So kat sini kita tulis 6. Dan bawah pula kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 unit. Jadi untuk dapatkan AB, kita guna Pythagoras theorem, teori Pythagoras, yang mana AB ni mewakili hipotenus. Untuk dapatkan hipotenus, kita just tambah 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. 16 tambah 36. Berapa? Dapatlah. Kita hitung kat sini berapa, kita akan dapat 4, 6, 8. Kita akan dapat 8 unit untuk jarak antara titik A dengan titik B. Kita akan dapat 8 unit. Okay, so untuk yang terakhir adalah penyelesaian masalah yang melibatkan koordinat. Kita just praktikkan balik apa yang belajar pada awal-awal tadi. Tapi untuk bahagian ni dia melibatkan masalah yang diberi. Contoh. Dekat contoh 6 ni dia suruh minta kita kira perimeter. Yang kita tahu perimeter ni kena tambah semua ni. Lilitan lah. Kena tambah jumlah lilitan semua. Contoh kat sini cari perimeter untuk segitiga ni adalah tambah yang jarak sini. Kita kena tambah jarak A ke B tambah jarak B ke C tambah jarak C ke A. Jadi untuk dapatkan jarak daripada A ke B ni, kita boleh pecahkan segitiga ni. Jadikan dia sebagai segitiga bersudut tegak. Untuk kita cari Pythagoras theorem. Nanti kita akan dapat nilai untuk jarak A ke B dan jarak C ke B. Begitu juga jarak A dari asalan dan B titik A dari asalan dan titik C dari asalan. Nanti kita akan total semua jarak yang ada. Tambah kita akan dapatlah berapa perimeter untuk segitiga sama kaki ni. Unit. Last kali kita kena tulis unit. Unit. Unit jangan tinggal. Sama juga contoh 7 ni. Kalau diberi dah jarak dia berapa, kita kena cari koordinat contohnya. Kita hanya kira macam biasa. Dan jadikan apa yang nak cari itu sebagai perkara rumus. Dan kita kena alih-alihkan. Dapatlah V itu berapa.